تذكرة لمن يخشى تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى الرحمن على العرش استوى kami tidak menurunkan kepada Muhammad supaya engkau menanggung kesusahan kecuali sebagai peringatan bagi orang yang takut kepada Allah. Al-Quran diturunkan dari Tuhan yang menciptakan bumi dan langit yang tinggi, yaitu Allah Ar-Rahman yang bersembunyi di atas arasy. Kelas awak ni memang tinggal 2 orang je. Kelas awak ni memang sikit. 2 orang. Malah ramai. Patutnya ramai, ada macam 12 orang. Kenapa 4 orang? Kenapa hari ni 3 orang je? Tak tahulah. Dia orang buat masuk sikit kot. Semalam macam ni juga ke? 3 orang juga semalam? Tak. Ada matematik macam semalam macam 6 orang. Berapa orang tak? 6 orang, 7 orang. Mungkin hari ni hari apa? Hari Selasa kot. Jadi tak ramai orang. Okey. Baru masuk 5 orang. 4 orang baru. Mana ini? Apa ni? Munira Osri. Munira Osri itu nama saya. Betul kan saya? 4 orang pun 4 orang je lah. Nak buat macam mana kan? Nak buat macam mana dah? 4 orang je. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Okey, sedihnya akulah sikitnya orang, ya Allah. Okey, tapi tak apa. Saya akan teruskan mengajar lah. Telegram. Sedih kan? Tugas kita 4 orang je. Tak syok lah macam ni. Tak syok. Okey, mari tengok sini. Kita kalau ingat balik minggu lepas kita belajar berkenaan dengan hijab. Hijab ni penutup lah kan. Maksudnya kita pakai tudung lah, itu maksud dia hijab. Okey, ada setengah orang ada perumpamaan lah untuk orang yang berhijab, untuk orang yang bertudung dengan orang yang tidak bertudung. Dia bagi contoh coklat. Dia bagi 2 pilihan. Sama ada dia ada bagi 2 pilihan coklat. Coklat yang dibalut dengan plastik, dengan kemas lah, packing kemas, dengan coklat yang terbuka. Macam awak nak pilih yang mana satu? Yang terbuka ke yang coklat yang masih tertutup dengan baik? Saya boleh bagi tahu jawapan. Saya boleh jawab. Awak nak yang mana? Nak yang coklat yang terbuka, terdedah ke, atau nak coklat yang tertutup rapat, yang masih dijaga? Yang mana satu coklat yang mana? Mestilah coklat yang tertutup rapat kan? Yang masih dibalut dengan plastik, dengan dia punya ni lah, dia punya pembalut dia tu lah. Daripada coklat yang terdedah. Begitu juga dengan macam dia pakai tudung. Itulah perumpamaan dengan orang yang pakai tudung. Ibarat orang yang coklat yang terdedah dengan coklat yang dijaga dengan elok. Mesti kita nak coklat yang dijaga dengan elok kan. Kita tak nak coklat yang terdedah ni sebab lalat main hurung situlah. Entah-entah lalat pun bertelur kat situ. Itulah bahayanya kan. Bila tak tutup makanan. Begitu juga dengan muslimat ataupun perempuan. Bila dia bertudung, dia berjaga diri dia sendiri daripada segala benda yang buruk lah kan. Ibarat coklat yang dibalut dengan plastik yang pembalut. Jadi orang pun suka, orang pun lagi pilih orang yang pakai tudung. Senang je perumpamaan dia kan. Kita nak faham dia. Macam itulah kita hidup sehari-hari. Okey, minggu lepas kita belajar berkenaan dengan tudung. Wajib untuk orang Islam perempuan sahaja, lelaki tak perlu pakai tudung. Kalau lelaki pakai tudung juga berdosa besar. Kenapa? Sebab dia menyerupai perempuan, tak boleh. Tudung ni khas untuk orang perempuan je. Lelaki tak boleh. Kalau lelaki pakai jadi maknya. Jadi pondan, jadi LGBT. Na'udzubillah min zalik. Bahaya tau. Yang buat perangai-perangai macam ni, Nabi laknat dia. Nabi laknat. Lelaki pakai perempuan, menjadi seolah-olah cuba menjadi perempuan. Nabi laknat. Jangan main-main. Sekarang ni kita tengok banyak kan dalam Facebook, video Facebook, dalam cerita.
Laki-laki cuba nak jadi pondan, cuba nak jadi lembut macam perempuan, tak boleh. Itu adalah haram. Tak boleh laki-laki buat macam tu. Hanya perempuan je yang boleh pakai tudung, yang boleh lembut-lembut cakap macam tu. Bolehlah dia, memang dia fitrah dia, perangai dia macam tu. Kalau lelaki pakai gincu, pakai apa ni, maskara, pakai makeup, pakai bedak, pakai apa ni, pakai makeup lah kan, nak bagi seolah cuba nak bagi nampak dia cantik. Berdosa besar sebab dia cuba mengubah ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, yang ingat masih ingat nanti besar nanti ingat. Nabi laknat orang yang lelaki yang menyerupai perempuan, dan juga perempuan yang cuba menyerupai lelaki pun tak boleh. Lelaki perempuan tak cuba menyerupai lelaki, tak nak pakai tudung, nak pakai macam lasak-lasak macam lelaki pun tak boleh, haram. Perempuan ni pakai tudung, lelaki tak payah pakai. Tapi lelaki pun tak boleh pakai makeup. Perempuan boleh lah nak pakai makeup kan, untuk diri dia saja. Jadi ini beza dia lelaki dengan perempuan. Kisah Arab awak semua faham lah kan. Jangan tiba-tiba, ataupun kalau awak jumpa kawan-kawan awak yang jenis macam ni, yang jenis macam sotong-sotong kan, sotong-sotong macam tu, tegur dia, kata, kau ni lelaki, tak payah jadi perempuan, Nabi marah, Nabi laknat. Nak masuk api neraka ke? Cakap macam tu kan dia. Ini bahaya sekarang ni. Zaman sekarang ni orang lelaki pun confused, dia ni lelaki ke perempuan. Zaman sekarang ni bahaya, zaman fitnah, zaman akhir zaman macam ni lah dia kan. Ada juga orang perempuan yang confused, dia ni perempuan ke lelaki, pakai pakaian lelaki, tapi dia rasa macam dia perempuan. Ada juga orang confused macam tu. Jawab semua kena sedar diri, kena ni lah, kuatkan iman kan. Sebab sekarang ni bahaya. Di akhir zaman nanti ramai orang yang cuba menjadi kaum Nabi Lut. Pernah dengar cerita kaum Nabi Lut? Kalau tak pernah dengar, Ustaz cerita lah. Kalau pernah dengar, tak apa, Ustaz cerita lagi. Kaum Nabi Lut ni, dia laki-laki suka sama laki-laki, laki-laki nak berkahwin dengan laki-laki. Itu kaum Nabi Lut. Dia tak nak kahwin dengan perempuan. Sedangkan kalau kahwin dengan perempuan ni, itulah yang sepatutnya kan. Kalau laki-laki kahwin laki-laki ni, ini lebih teruk pada binatang. Kan, lagi teruk pada binatang. Last sekali cuba tukar, Allah buat apa kat kaum Nabi Lut? Allah utuskan malaikat ambil panah yang ambil kan kawasan perumahan dia lah, kawasan tempat kaum Nabi Lut tinggal. Diangkat ke langit, dia khumpam balik ke bumi, hancur semua. Tempat peninggalan kaum Nabi Lut hancur semua. Nak bagi tahu dahsyatnya azab Allah Subhanahu Wa Taala. Bukan biasa-biasa je. Bukan biasa-biasa je. Sakit azab Allah ni. Jangan main-main. Asyik tanya 4 orang je. 4 orang je. Asyik tak tahulah kenapa dah 4 ni. Sikit je orang. Mana ketua kelas? Ketua kelas awak sila panggil kawan-kawan awak yang lain. 1, 2, 3, 4. 4 orang saja. Okey. Okey, macam itulah kan kisah kaum Nabi Lut. Tapi dia kena azab lah kan. Dia kena azab lah. Okey. Kemudian cuma saya nak bagi tahu sekali, kaum Nabi Lut ni azab dia tu memang pedih. Cuma saya tak ingat lah. Malaikat pergi angkat tanah ke tak. Cuma macam tu lah azab dia. Okey, mari tengok seterusnya. Jangan Ustaz cari azab kaum Nabi Lut. Okey. Ibadah haji. Okay. Kita masih lagi dalam tajuk yang sama, tajuk 8. Ibadah yang disyariatkan semasa tahun kedua hingga ke-5 Hijrah. Okey. Itu kita belajar berkenaan dengan tudung. Hari ini kita akan belajar Allahu Akbar. Silap pula. Kita akan belajar berkenaan dengan haji. Okey. Haji ni dibuat setahun sekali saja untuk golongan yang mampu. Kalau yang tak mampu, dia tak diwajibkan. Dia tak wajibkan pergi haji. Sebab pergi haji ni mahal. Mahal. Tiket kapal terbang pun dekat ribu-ribu. Bayangkan.
tiket saja ribu-ribu. Orang dulu pergi haji naik kapal laut. Ada yang naik unta, ada yang naik kuda. Sekarang ni tak boleh dah. Sekarang ni dah tak boleh. Sebab sekarang ni kita ada immigration, kita ada sempadan negara. Jadi okey, jadi itulah kenapa mahal kan. Naik flight lagi. Flight bukan murah. Okey, flight ni mahal lah. Nak pergi Sabah pun mahal. Apatah lagi nak pergi Mekah yang jauh tu. Okey. Ibadah haji adalah salah satu daripada rukun Islam yang kelima. Kalau kita nak melengkapkan rukun Islam, tunaikanlah haji. Simpan duit, cari duit, tunaikan haji. InsyaAllah dapat lengkapkan rukun Islam yang kelima. Kan kita ada 5 rukun Islam Kalau ada yang tak ingat. Solat, apa lagi? Zakat, berpuasa di bulan Ramadan, ucapkan 2 kalimah syahadat dan menunaikan haji. Okey, mari tengok sini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendapat perintah untuk mewajibkan umat Islam mengerjakan ibadah haji ke tanah suci Mekah pada tahun ke-5 Hijrah. Okey. Iaitu sebelum kejayaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan umat Islam membuka kota Mekah, Fathul Mekah. Ini perintah haji diperintahkan pada tahun ke-5 Hijrah sebelum Rasulullah dan umat Islam berjaya membuka kota Mekah. Jadi sebelum Nabi ni buat Fathul Mekah ni, mendapat merampas kembali kota Mekah ni, jadi Allah telah perintahkan Nabi supaya mengerjakan haji. Jadi Allah tengok situ, surah Al-Hajj. Wa adzim fin nasi bil haji ya'tuka rijalan wa ala kulli dhamirin ya'tina min kulli fajjin 'amiq. Jadi inilah dia berkenaan dengan haji. Hanya orang yang mampu saja, yang layak, bukan layak lah, yang mampu saja. Dia ni wajib pergi haji. Katakanlah ada duit banyak dah, 10,000, 40,000, 1,000. Dia ni dah kaya dah, tapi tak pergi haji lagi. Bahaya. Kenapa Ustaz kata bahaya? Sebab nanti Allah akan tanya, duit banyak-banyak kenapa tak pergi haji? Pergi Korea boleh, kenapa tak boleh pergi haji? Pergi Korea boleh pula kan? Tengok Korea, tengok cerita apa? Cerita zombie Train to Busan. Nak pergi tengok situ. Boleh pula, tapi nak pergi haji tak boleh. Miskin pula tiba-tiba. Jangan. Untuk orang yang kaya, dia diwajibkan mengerjakan haji. Hanyalah orang yang tak mampu sahaja yang tak wajib. Dia miskin je, hidup dia makan pun kadang-kadang tak. Cukup makanlah. Kata kais pagi makan pagi, kais petang makan petang. Okey, mari tengok sebelah. Seterusnya, apa ni? Cakap apa ni? Mari tengok sini. Ini pula apa ni? Ini pula adalah sekejap. Kenapa Ustaz punya dia macam ni? Pengambilan anak angkat. Ini pengambilan atau anak angkat lah. Anak angkat ni, siapa yang tahu pasal anak angkat ni apa? Anak angkat ni dia bukan anak kandung lah. Dia bukan anak kandung. Dia cuma anak orang lain. Contohnya anak yatim piatu kan. Dia ni orang yatim piatu. Jadi ada satu keluarga ni ambil dia, jadikan dia anak angkat. Maknanya anak yang tak ada pertalian darah secara langsung lah dengan keluarga. Itu maksud dia anak angkat. Rasulullah SAW telah menjadikan Zaid bin Harithah sebagai anak angkat seperti anaknya sendiri. Mengikut kebiasaan adat orang Arab, anak angkat dibenarkan kepada ayah angkatnya, sehingga turun ayat Al-Quran yang melarang anak angkat dibenarkan kepada ayah angkatnya. Apa maksudnya sini? Siapa faham maksudnya kat sini? Maksudnya kalau kita ambil anak angkat, kita tak boleh jadikan dia, contoh kita ambil di Ali. Kita ambil Ali sebagai anak angkat kita. Tak boleh kita benarkan kepada ayah kita. Contoh ayah ustaz lah. Ayah ustaz ambil anak angkat nama dia Ali. Jadi dia tak boleh benarkan kepada nama ayah ustaz.
Kalau anak biasa, kita kan ada pen kan. Pen tu kepada ayah kita. Itu kita apa sebab kita ni anak kandung. Tapi kalau orang luar, anak angkat ke kan, siapa-siapa ke, tak boleh buat macam tu. Jadi Allah telah melarang perbuatan yang macam tu. Sebab dia tiada pertalian darah. Tak, dia bukan darah daging yang sama. Jadi tak boleh kita campur adukkan benda yang tak sama dengan benda yang sama. Ni boleh baca dalam surah Al-Ahzab lah. Siapa yang pandai baca Quran dia boleh baca sendiri. Saya Ustaz baca terjemahan ni saja. Mari tengok sini. Apa yang disebutkan? Manakala Zaid telah mengakhiri keperluan terhadap isterinya, menceraikannya, kami kahwinkan kamu, Nabi Muhammad lah sallallahu alaihi wasallam, dengan dia supaya tidak ada keberatan bagi orang mukmin untuk mengkahwini isteri anak-anak angkat mereka setelah menyelesaikan keperluannya daripada ibunya, dan adalah ketetapan Allah Subhanahu Wa Taala, iaitu pasti terjadi. Maknanya Allah dah bagi tahu larangan kita membingkan anak angkat kepada ayah kita sendiri. Biasanya anak angkat, biasanya orang ambil anak angkat ni bila keluarga tu tak ada anak. Keluarga tu macam dia tak ada anak, tak ramai anak dia. Ataupun memang tak ada anak langsung. Dia dah tua, jadi dia nak ada anak juga. Dia pun senang dia pergi rumah yatim piatu, dia ambil lah seorang dua dia anak angkat dia. Macam tu lah proses pengambilan anak angkat lah. Ada juga yang dia ada anak dah ramai tapi nak ambil juga anak angkat. Itu adalah juga yang jenis macam tu. Mungkin dia suka kan ada anak ramai-ramai. Jadi dia pun ambil dia anak angkat. Okey, kita dah belajar yang ini semua syariat lah yang diperintahkan oleh Allah SWT kepada umat Islam semasa kedua hingga kelima hijrah. Jadi kena ingatlah ini benda-benda yang penting ni, peristiwa yang penting, peristiwa sejarah. Macam mana Allah mewajibkan sesuatu ibadah kepada orang Islam. Okey, mari tengok sini. Okey, ini yang terakhir, kesan dan iktibar, kesan daripada syariat yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada orang Islam. Ada 4 semuanya. Yang pertama, akal fikiran merupakan nikmat yang sangat berharga. Betul lah, minda kita ni sangat berharga. Beza kita dengan haiwan adalah kita ni pandai, boleh bercakap, sedangkan haiwan tak boleh berfikir macam kita. Mereka boleh bercakap juga dengan bahasa mereka sendiri, tapi mereka tak boleh buat macam kita. Kita boleh buat bangunan kan, boleh buat jet. Kita ada akal fikiran ni, Allah bagi akal fikiran. Kita boleh tahu mana yang baik, mana yang buruk. Sedangkan haiwan, dia tak ada kelebihan yang macam tu. Jadi kita kena rasa nikmatlah, ya Allah, terima kasih kerana bagi aku akal fikiran yang sangat sihat. Sebab kadang-kadang ada juga orang di luar sana, orang yang gila kan. Orang yang gila. Satu lagi, orang yang tak mampu fikir dengan baik lah. Dia ada masalah otak ke, ada yang kanser otak ke. Kita ni sangat patut bersyukur sangat-sangat kan. Ramai lagi orang yang tak boleh guna akal fikiran dia, tak boleh pakai. Sebab itu adalah ujian lah. Kadang-kadang Allah bagi ujian kat atas mereka ni untuk mereka. Nanti akhir nanti Allah akan bagi pahala yang besar lah. Boleh masuk syurga. Untuk kita ni ada akal fikiran, kita kena sangat-sangat melahirkan rasa syukur kepada Allah. Sebab akal fikiran ni sangat-sangat nikmat kan. Kita rasa benda biasa je. 1 tambah 1 jadi 2. Biasa jadi semua orang fikir. Tapi aku tak rasa macam mana perasaan orang gila kan. Dia tak boleh nak guna otak dia dengan baik. Macam mana dengan orang yang ada kanser otak. Sakit hari-hari, sakit kepala. Macam mana dengan orang yang migrain, orang yang stres, yang sakit kepala, tak boleh fikir, pening kepala. Macam-macam lagi orang yang tak boleh guna akal fikiran dengan baik sebagaimana yang kita boleh guna. Jadi kita kena bersyukurlah, kita kena rajin membaca, rajin belajar kan. Allah bagi, tiba-tiba Allah bagi kita ni minda yang akal yang kita bagi, Allah bagi ni otak yang pandai. Artinya semua subjek dia A. Contohnya Anas Safia kan, Allah bagi dia kepandaian. Semua A, semua pandai, semua abang 90, 98 kan. Ini nikmat Allah bagi ni. Jadi kita kena jagalah. Dia asuh dia, kena asah dia. Kita kena pakai otak kita yang pandai ni kita untuk ajar orang lain. Dengan ini makin Allah sayang kita, makin Allah bagi kepandaian kepada kita. Manalah tahu satu hari nanti kita jadi
CEO pula. CEO kan. CEO susah nak sebut. Kita jadi ni lah senang kita jadi owner syarikat besar-besar kan. Owner syarikat Amazon ke Facebook ke. Manalah tahu suatu hari nanti makin pandai kita, makin bijak kita, makin banyak sumbangan kita kan. Suatu hari nanti kita jadi kita belajar di Oxford kan. Oxford ni tempat yang universiti yang paling antara yang terhebat lah. Tapi ada juga tempat yang lain banyak lagi lah. Contoh saya bagi tahu contoh lah. Dengan kepandaian kita Allah bagi kita makin pandai bila kita ajar orang, kita pakai nikmat Allah dengan betul. Ini adalah nikmat yang sangat berharga. Kemudian harta benda merupakan ujian CEO. Ujian Allah Subhanahu Wa Taala yang perlu disyukuri. Harta benda pun merupakan nikmat Allah juga. Merupakan ujian Allah Subhanahu Wa Taala yang perlu disyukuri. Contoh yang saya bagi tahu tadi lah yang berkenaan dengan orang kaya tak nak pergi haji. Dia kalau pergi dekat Korea ke New Zealand ke, pergi ke Paris ke Perancis ke kan, UK ke, okey je, duit dia berlambak je. Bila dia nak pergi solat kat Mekah, katanya tak mampu nak pergi dah sebab tak sampai seru. Allah Akbar. Bahaya ni awak. Jangan cakap macam tu sampai tak sampai seru. Padahal duit dah berlambak. Pakai aja duit tu buat solat pula, buat pergi haji. Haji ni adalah memang haji sangat best, sangat seronok. Awak boleh jumpa makam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Awak boleh pergi ke Bukit Safa dan Marwah, boleh minum air Zam-Zam, boleh tengok dengan mata sendiri Kaabah, dan juga awak boleh sentuh Hajarul Aswad, batu yang diturunkan daripada surga. Itu semua nikmat tu. Itu semua memang pengalaman yang sangat manis, sangat best. Solat di tanah haram, di Masjidil Haram, dilipat gandakan dengan banyak sangat fadilat dia. Tak sama dengan solat kat rumah. Orang solat kat Mekah dengan Madinah memang dia bagi kelebihan lah yang besar. Siapa yang dapat buat haji mabrur, yang dapat haji mabrur, dapat haji mabrur, haji dia diterima, seolah-olah dia ni dilahirkan sebagai seorang baby yang tak ada dosa langsung. Ini kelebihan bila kita buat haji, bila kita buat haji dengan betul, dapat sama hingga dapat haji mabrur. Jangan haji yang memboro pula. Haji memboro ni bukan haji yang tak diterima lah, haji nyeh. Okey. Kita tengok balik yang ketiga, solat yang disempurna menjadi benteng kekuatan umat. Memanglah macam tu. Kita bila kita jaga solat sehingga sempurna solat, kita jadi benteng kekuatan umat. Maknanya kita jadi kuat, kita jadi penanggal segala benda-benda yang buruk. Maknanya syaitan nak datang nak hasut kita pun tak boleh. Sebab kita dah jaga solat, kita dah kuat kan. Kita jaga solat fardu, kita jaga solat sunat. Syaitan pun tak mampu nak buat apa-apa kat kita. Tak ada kuasa dia kata kita. Jin pun kadang-kadang jin dah hantu pun takut kita. Boleh jadi macam tu. Takut dengan kita sebab dia tengok, dia ni selalu solat ni, takut aku, mesti Allah bersama dengan dia. Macam itulah jin pun takut dengan manusia. Jangan kita fikir kita dia takut dengan jin. Jin pun sebenarnya dia takut dengan manusia ni. Dia takut. Bila kita ni rapat dengan Allah, kita solat, memang jin ni akan takut dengan kita. Kita ada kuasa nak hancurkan jin. Cuba teka apa kuasa kita tu. Baca ayat Quran. Itu pentingnya awak hafal Quran. Bila awak hafal Quran, awak masuk, bila ada jin datang, baca ayat Quran, baca ayat kursi, hancur jin-jin sekalian. Macam tu. Hebatnya orang Islam ni. Bila kita baca Quran, syaitan-syaitan kepanasan. Takut dia panas dia bila kita baca Quran. Ini kuasa kita, kuasa orang Islam. Jadi kita kena jagalah, jaga solat betul-betul. Kuatkan iman kita. InsyaAllah kita jadi kuat di antara yang kuat. Okey. Yang terakhir, ibadat dan hukum yang disyariatkan banyak kelebihannya. Betul lah ni. Apa yang perintah Allah bagi tahu kat kita, Allah suruh kat kita, semua ada kelebihan dan fadilat dia. Mesti ada kebaikan ni. Memang ada kebaikan. Allah suruh bertudung, Allah suruh kita jaga. Allah suruh jaga aurat, mana Allah suruh jaga diri kita daripada benda-benda yang tak elok. Allah suruh kita puasa, nak bagi kita sihat. Kan? Puasa ni boleh menyihatkan tubuh badan. Dia merehatkan perut kita daripada selalu duk makan kan. Perut pun letih juga. Kan. Selalu proses makanan kita. Hari-hari bekerja. Bagilah dia cuti kan. Bagilah dia cuti sebulan. Cuti sebulan masa puasa lah. Biar dia cuti sebulan. Barulah lepas tu dia rasa sihat balik. Dia rasa semangat balik nak proses makanan dalam perut kita. Makin dia semangat, makin dia rajin bekerja. Begitulah perut kita. Okey, mari tengok.
iktibar pula, ada dua iktibar. Umat Islam yang beriman dan bertakwa sentiasa mentaati segala perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua, tuntutlah ilmu untuk mendapatkan kejayaan di dunia dan di akhirat. Yang semua datang kelas ni, awak termasuk di golongan yang iktibar yang kedua. Menuntut ilmu untuk mendapatkan kejayaan di dunia dan di akhirat. Yang tak datang kelas ni, dia bukan daripada macam awak lah. Dia tak belajar betul-betul, dia tak ni. Tak dapat nak. Mungkin dia terlepas kan, Dia terlepas satu langkah nak berjaya. Awak ni dah dapat 2 langkah dah nak berjaya ni, dah datang masuk kelas kan. Jadi Ustaz ingatkan awak semua datanglah kelas walaupun awak semalas. Sebab apa? Sebab akal fikiran yang Allah bagi ni nikmat juga pada kita ni. Benda yang sangat kita perlu tanggungjawabkan kan. Allah tanya nanti, pandai-pandai Allah bagi awak ni akal yang sihat, awak boleh hafal dengan cepat, awak boleh kira matematik dengan laju, kenapa tak masuk kelas? Nanti kalau Allah tanya macam tu, macam mana kita nak jawab? Takkan kena jawab kita malas ya Allah. Jawab macam tu, mendapatlah awak. Itu bukan jawapan yang selamat. Kena selalu masuk kelas, kena belajar dengan elok-elok. Makin awak belajar, makin awak pandai, makin awak insya-Allah berjaya di dunia dan di akhirat. Ilmu agama dapat, ilmu akhirat pun dapat. Okey, Ustaz rasa setakat itu saja kelas kita hari ini. Akhirnya adalah juga 6 orang masuk kelas, 7 orang. It's okay. 7 orang pun dah okey dah. Okey. Ustaz ada latihan. Kalau ada siapa-siapa yang nak tanya Ustaz, bagi soalan ke Ustaz, ada yang tak faham. Kalau semua dah faham, Ustaz amanahkan awak untuk jawab latihan dan juga awak kena hantarlah kat Ustaz. Selalu Ustaz bagi latihan ke pelajar tahun 4 ni tak hantar buka Telegram. Kali ni Ustaz harap-harap sangat 7 orang yang datang masuk kelas ni hantar Okey. Mari tengok sini. Latihan awak buka buku latihan sirah, muka surat 33 dan juga 34. 2 muka surat saja Ustaz minta buat. Dan jangan lupa hantar kat Ustaz, boleh? Okey, boleh Okey. Setakat tu saja kelas kita hari ni. Baca tasbih kafarah dan suratul As. Okey, subhanakallahum. Muka surat 33 dan juga 34. Muka latihan sirah. Boleh? Amin. Okey. Assalamualaikum semua. Dah mula live lah. Jangan lupa jawab latihan dan hantar kat Telegram ya. Okey, bye-bye.